wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan topik sukatan membulat. Bagi topik ini, kita mestilah fokuskan kepada suatu bulatan penuh, yang mana bulatan penuh ini diwakili oleh 360 degree sebagai sudut dalam darjah, yang mana jika ditukar kepada radian akan menjadi 2 pi radian. Okey. Kita tahu bahawa lilitan bulatan yang dipanggil sebagai lilitan bernilai 2 pi j ataupun pi d. Ini merujuk kepada diameter. Dan fokus utama dalam tajuk sukatan membulat ialah berkaitan dengan sebahagian daripada bulatan, iaitu apabila suatu bulatan dikecilkan bahagiannya, dipecahkan kepada beberapa bahagian, maka kita perlulah mengambil kira sudut yang tercangkum. Dan kat sini ada jejari. Bahagian yang melengkung ni dipanggil panjang lengkuk. Okey, jejari mestilah bernilai sama. Maka keluarlah satu formula, iaitu untuk mengira panjang lengkuk sahaja, iaitu sebahagian daripada lilitan, kita perlu mengambil kira S sama dengan J theta. Okey, perlu diingatkan pengiraan untuk theta adalah dalam radian. Maka sekiranya soalan memberi kita dalam keadaan sudut daripada degree nak tukar kepada radian, kita mestilah mengambil kira formula daripada degree nak tukar jadi radian. Senang saja, iaitu kita akan darab pi per 180. Cukuplah kita hafal satu saja formula. Maka jika dia terbalik ke belakang nanti, kita akan darab 180 per pi. Untuk memudahkan kita ingat saja jika 60 degree nak tukar kepada pi, kita mestilah perkan dengan 180. Sebab kita tahu degree dengan degree akan mati dan akhirnya akan tinggallah dalam bentuk pi radian. Okey. Sekiranya soalan minta kita beri jawapan dalam pi radian, maka kita hanya perlu kira untuk kawasan degree sahaja. Tapi sekiranya soalan tidak nyatakan, maka kita akan kira sebagai 60 darab 3.142 per 180 degree. Ingatkan di sini pi mestilah menggunakan 3.142 bukan 22 per 7. Okey. Daripada sebahagian daripada bulatan tadi, selain kita nampak ada huruf S dan J di sini, kita juga boleh mengira luas kawasan berlorek. Okey, untuk luas kawasan berlorek, formula yang dikeluarkan ialah luas bersamaan dengan 1/2 J kuasa 2 theta. Diingatkan sekali lagi, theta adalah bernilai dalam radian. Dalam topik ini, kebanyakan soalan tidak memberi soalan direct, dan kebanyakannya melibatkan suatu sektor bulatan, kemudian mungkin ada satu perentas. Okey, dan bila kita lorekkan kawasan yang
di hujung, dia bukanlah namanya semi bulatan. Sebab dia duduk dalam sektor dengan perentas, maka nama dia ialah tembereng. So, untuk kira luas tembereng, kita mestilah fokuskan ada satu segitiga. Kita ada nampak luas yang paling besar ialah luas sektor. Luas yang sedikit kecil ialah luas segitiga. Apa kita buat? Kita akan guna formula 1/2 J kuasa 2 theta. Tolak. Luas segitiga ni kita galakkan pelajar pakai setengah A, B, sin C. Sebabkan di sini ada perkataan bagi trigo, pastikan C yang nak digunakan itu, C ni, pastikan jika dalam degree atau radian. Settingkan kalkulator dalam degree ataupun radian. Ini degree ataupun R. Ini kalau kalkulator kita akan setting dia sebagai huruf T, ini sebagai huruf R, D, radian. Okey. Kita juga kena ambil kira untuk mengira sudut. Tadi kita ada dua formula yang ada sudut. Satu lagi J theta saja. Yang ini tadi formula luas. Yang ini tadi formula S. Dua-dua ni ada perkataan sudut. Tapi kemungkinan juga sudut kita dapat daripada konsep trigonometri. Yang mana kita apply per sin, cos dan tangent. Katakan kita nampak tadi ada, kemudian kita nampak gambar rajah diberi ada macam ini. Mungkin kemudian sini mungkin dia bagi sudut jejari mungkin 8. Jejari mungkin 10. Dan kita nampak ada 90 darjah. Kita betulkan sikit gambar rajah ni. Okey, kemudian mungkin di sini dia ada bagi huruf O, A, B, kemudian sini C. Okey, mungkin dia akan bagi kat sini 6. So, kita automatik akan tahu sini mestilah 4. Sebab kita tahu jejari mestilah sama. Okey, dengan kita dapat 10, 6, 4, kita fokus sahaja kepada segitiga yang ini. Automatik kita dah boleh kira sudut sebenarnya tanpa menggunakan formula S ataupun L. Okey, so caranya ialah kita tahu apa dia saw, apa dia cah, apa dia toa. Kalau saw, sin opposite hypotenuse. Sedangkan sudut yang diberi kat sini, yang di tepi ni adalah huruf A, adjacent, sebelah. Dan yang kat sini, yang paling panjang adalah hypotenuse. So, ada perkataan A dengan H. So, ni A dengan H. So, kita akan pakai cos. Contoh di sini kita pun buatlah formula cos theta bersamaan 6/10. Theta bersamaan, keluarkan kalkulator, tekan shift cos 6/10. Kita akan dapat dalam bentuk perpuluhan degree. Tengok dekat kalkulator skrin tu, atas tu ada huruf D. So, kita tekan 50, kita tulis 53.13. Okey, untuk sudut kita mesti dua tempat perpuluhan. Sedangkan semua pengiraan kita akan melibatkan radian, maka tukarkan kita punya sudut kepada radian. 53.13 darab pi per 180.
kita mesti tekan kalkulator 53.13. Jangan ambil jawapan yang ada dekat kalkulator yang panjang tadi. Sebab apa yang kita tulis hanya 4 angka bererti tadi. Darab 3.142 bahagi 180. So kita akan dapat 0.9274 radian. 0.9274 radian. 9274 radian. Okey, perkataan radian ni tak wajib tulis. Okey, so kita lihat soalan yang pertama. Contoh kat sini, kita baca dulu soalan dia. Dia kata semi bulatan. Pusat dekat N kat sini. Pusat ni penting sebab kita nak tahu jejari. Kemudian rhombus JKMN. Rhombus tu maksudnya dia ada sisi ni dengan ni. Ini pasangan dia dengan ni. Itu rhombus Okey. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Yang pertama sekali kita kena baca soalan dia. Kat sini dia kata semi bulatan dengan pusat N. Ni pusat dia. Automatik kita tahu ni mesti jejari. Ni mesti jejari. Ada banyak jejari kat sini. Ada 4. Yang kita nampak ada 4. Okey. Kemudian ada pula perkataan kat sini rhombus. Rhombus dia yang ini yang segi 4 ni. Okey, so soalan dia minta kita kira jejari semi bulatan dan maklumat yang diberi adalah dalam bentuk koordinat. Okey, so koordinat ni kalau kita labelkan dia, kat sini K kat sini ada 8 dengan 18. Sini 8 dengan 10. Sini 27 dengan 10. Ini selari dengan paksi X. Yang K dengan N selari pada paksi Y. So daripada maklumat ni saja sebenarnya kita tahu kat sini yang kita kata jejari tadi panjangnya ialah 8 dengan 27 ni bezanya. So untuk soalan A kita just 27 tolak 8. So jejari sama dengan 19 cm. Kita tak boleh pilih cm, 19 saja. Sebab dia tak ada unit kat sini. Okey. Kemudian dalam masa yang sama dekat gambar rajah ni juga kita tahu sebenarnya sini panjang ni 10 dengan 18 pada paksi Y, so panjang dia 8. So kita tengok soalan seterusnya dia minta kita kirakan radian. Sudut dalam radian. Okey. So untuk dapatkan sudut kita padam semula gambar rajah ni. Letakkan sini 19 tadi. Dan sudut yang ini. Sudut mesti ada dua formula tadi. SJ theta. Ada sudut kat sini. L 1/2 J kuasa 2 theta. Ada juga sudut kat sini. Selain daripada itu kita ada soh cah toa. Yang ini pun melibatkan sudut. So kita nampak penggunaan soh cah toa lebih baik untuk keadaan ni. Okay, so kita letakkan pembaris. Cari satu segitiga. Okay. Okey, kita nampak ni 90 darjah. So kita ada banyak, ada 4 segitiga. Kita pilih satu saja. Dan saya akan pilih segitiga yang ini. So sini 19. Automatik sini kita tahu 4 sebab ni 4, ni 4. Sebab dia rhombus, dibahagi 2. Okey, kemudian sudut yang kita nak kira kat sini. Okay, kita kena ingat tadi sudut dia sampai sini ada 2 je ni. Tapi kita nak fokus sebelah je dulu, nanti dapat jawapan kita akan darab dengan 2. So soalan B. Kita nampak maklumat yang diberi kat sini ialah adjacent. Ni sudut, ni adjacent dengan hypotenuse. So kita guna cos. Cos theta sama dengan
4/19. Theta sama dengan shift cos. Tekan keluar cos -1. Tekan kalkulator tadi, shift cos 4/19. 77.85. Tahu sudut ni mesti tukarkan dia kepada radian. So, theta ialah 77.85 darab pi per 180. Kita tekan kalkulator. Tekan semula nombor yang kita baru tulis. Bukan nombor yang daripada kalkulator. Tekan answer tak nak 142 bahagi 180. 1.359. Dan kita tahu tadi theta mestilah darab 2 sebab dia punya sudut besar tadi. 2 darab 1.359. Kita akan dapat 2.718. 2.718. Ini adalah jawapan kita yang terakhir. Okey, untuk soalan C, dia kata kira luas sektor NJGM. Sektor maksudnya ada luas, ada formula lah. Kalau sektor memang ada formula. Kita tak payah gaduh. Kita terus guna rumus setengah J kuasa 2 theta. Yang penting sekarang kita kena cari dia punya sudut. Okay, so kita tengok semula huruf dia. Dia bagi N, J, G, M. So, sini. Okay, so kita tahu sudut dia tadi kita dah dapat. Dia jari dia pun kita dah tahu dah 19. Okay, so apa kita buat? Kita terus kira. Kira untuk soalan C. Soalan C, luas sama dengan setengah J kuasa 2 theta. Okey, setengah darab 19 kuasa 2 darab theta dia 2.718. Okey, so kita kira kat sini 1/2 darab 19 kuasa 2 darab 2.718. Kita akan dapat 490.599. Okey, dan soalan D dia nak cari luas rantau berlorek. Okey, bila nak rantau berlorek, so ini kita padam balik. Kita fokus kepada kawasan berlorek sahaja. K ni bukan pusat, so kita tak boleh kata ada jejari kat situ. Okey, so automatik kita kena buat apa? Kita kena tengok dia punya kita kena tengok gambar rajah ni diwakili oleh siapa. Dan kita dapati sebenarnya luas kawasan berlorek tak boleh dikira dengan apa-apa formula melainkan pinjam kawasan ni. Kita pinjam kawasan sektor. Kira dulu sektor macam tadi tu. Lepas kita dah dapat luas sektor, kita kena tolak dengan luas rhombus. Tolak dengan luas rhombus ni, kita dapatlah balance dia yang berlorek. Okey, luas rhombus pula kita boleh kira luas segitiga.
Kita nampak sebenarnya ada 4 segitiga kat sini. Kita boleh kira mana-mana segitiga yang kita minat. Katakan kita nak kira segitiga yang bawah ni, luas dia berapa. Ni kita dah tahu 4, dah tahu 19. Yang ni boleh dapatkan sebab kita nak setengah darab tapak darab tinggi. Kemudian kita darab je dengan 4. Okey, so sekarang kita akan kira dulu. Dari segi penulisan, kita kena tulis. Okey, untuk soalan D. Luas kawasan berlorek ialah luas sektor tolak 4 kali luas segi 3. Okey, so luas sektor kita dah tahu tadi, kita dah kira dah ni. Kita tak payah kira lagi sekali. So, kita ambil tadi 450.599 tolak. Okey, luas segitiga. So, kalau kita tak nak peningkan tempat ni, kita boleh kira di tempat lain. Kira kat tepi. Okey, luas segitiga tadi ni macam ni. Kita tahu sini 4. Tahu sudut dia tadi. Kita tahu ni 19. So, ini gunakan teorem. Ikut teorem. 19 kuasa 2 tolak 4 kuasa 2. Punca kuasa. Okey, dan kita punca kuasakan jawapan. So, kita dapat 18.57. So, ini kita dapat 18.57. Kita tahu luas segitiga setengah darab tapak darab tinggi. Untuk 90 darjah punya segitiga, kita boleh guna formula ni terus. So, setengah darab tapak darab tinggi. Kita kira setengah darab 4 darab 18.57. So, kita dapat 37.14. Okay, kita masukkan kat sini. 4 darab 3, 7.14. So, kita buat pengiraan. 450.599 tolak 4 darab 37.14. Kita akan dapat bakinya 302.039. Okey, untuk soalan kedua, kita baca dulu maklumat dia. Kat sini dia kata sektor OJK, pusat dia O. So, kita tahu kat sini pusat, so dia mesti ada jejari. Okay, kemudian titik M terletak pada OJ, titik N terletak pada OK. MN berserenjang. Letak berserenjang ni dia nak bagi tahu kita dia adalah 90 darjah. Dengan OK. Dan dia dah letak kat situ 90 darjah. Okey, kemudian panjang OM ialah 9. O ke M 9. Dan sudut JOK, sudut kat sini 1.231. So dia dah bagi sudut. So mungkin okay, dia akan bagi dalam bentuk nisbah. Mana nisbah ni kita kena tukar jadi pecahan. 3 nisbah 7 jadi 3/7. So kita ambil pasangan dia macam ni. O ke M 3. Sedangkan dekat gambar kita tahu O ke M 9. Automatik kita tahu sifir yang dipakai. Sifir 3 lah ni. 3/39 bawah pun dapat 21. So O sampai J 21. So O sampai K pun 21. Ni 21. So kalau 9 dengan 21 bakinya kita kira dapat 12. Panjang ni 12. Sambung lagi 9 jadi 21. Okey, soalan yang pertama. Cari panjang M ke J. Okey, so untuk tulis kita akan buat. Kita buat dulu bentuk nisbah tadi.
tulis dulu bentuk nisbah. Kemudian kita dapat O ke J sama dengan 21. Maka M ke J sama dengan 21 tolak 9 dapat 12. Okay, soalan B. Perimeter kawasan Belorek. Perimeter rantau Belorek. Kita padam adik. Okey, perimeter maksudnya ukur keliling kawasan Belorek. So, kita ambil yang ni. 1, 2, 3, 4. Tadi ni dah tahu 12. Tadi ni kita dah tahu berapa tadi? O ke M 9. 9 ni tak dipakai, so kita boleh padam. Okey, O ke N kita tak tahu. Tapi sudut kita tahu. So, kita boleh dapatkan, okey, yang ni kita boleh guna formula S sama dengan J theta. So, yang ada question mark sekarang yang ni dua ni. Okey, so kita fokus kat segitiga yang ni dulu. Kita tahu ni O, ni M, sini 9. Sini pun dah tahu dah sudut 1.231 radian. So, kita boleh guna untuk dapatkan yang ini adalah opposite. So, O dengan H. Sin 1.231 radian bersamaan dengan opposite bahagi dengan 9. So, ingat yang ini dalam radian. So, sebenarnya kalkulator kita boleh settingkan dalam radian. Tapi untuk kalkulator ni, cikgu tukarkan radian kepada degree. Kalau awak guna kalkulator yang hitam tu, awak tekan mod sampai jumpa RAD. So, boleh guna sin 1.231 radian. So, yang ni cikgu tukarkan jadi 180 per pi. Dapat 70.52 degree. So, cikgu akan tekan untuk dapatkan X ialah 9 darab sin 70.52 degree. So, dapat 8.485. 8.485. Okey, so question mark yang pertama ni dah dapat. So, macam mana pula kita nak dapatkan K sampai N? Okey. So, ni adalah jawapan untuk B. Okey, untuk dapatkan K sampai N, tadi kita tahu kalau sini kita dah dapat 8.485. Okey, maka kita boleh juga dapat yang ni menggunakan teorem. So, kita letak huruf Y pula. Untuk dapatkan Y, kita kena punca kuasa 9 kuasa 2 tolak 8.485 kuasa 2. Untuk tekan kalkulator, jangan tekan rumah dia dulu. 9 kuasa 2 tolak 8.485 kuasa 2. Dapat jawapan. Punca kuasakan jawapan tadi. So, dapat 3.001. Ini kita kena ambil 3.001. Okey, bila kita dapat N tu 3.001, maka itu adalah huruf O sampai N. 3.001. Tadi panjang keseluruhan adalah 21. Okey, jejari tadi 21. So, kita buat apa? Untuk dapatkan K sampai N, kita kata 21 tolak 3.001. 17.999. Okay, so semua question mark kita dah dapat. Tapi yang S sama dengan J theta kita belum lagi kira.
So kita kira pula S sama dengan J theta. S sama dengan J theta. Ini tak ada masalah. Sebab jejari kita tadi kita memang dah tahu formula dia. Itu jejari tadi 21. Theta kita pun kita dah tahu tadi 1.231. Okay, so kita ambil kalkulator. 21 darab 1.231. 25.851. Okay, so semua dah dapat, barulah kita tulis perimeter kawasan Belorek ialah 25.851 tambah 17.999 tambah tadi kita dapat 8.485 betul. Okey, kita highlight dulu yang kita nak ini. Okey, kemudian tadi KKN kita nak. Okey, C X 8.485 ni kita nak. Okey. Yang ini kita tak nak Ni kita tak nak. Okey. So 8.485 yang terakhir tambahkan dengan 12. Okay, kita refer balik gambar tadi. Okay, so kita kira 25.85 tambah 17.999 tambah 8.485 tambah 12. Kita akan dapat 64.334. Ini adalah perimeter kawasan Belorek. Okey. Dan soalan dia yang terakhir ialah luas kawasan Belorek. So untuk luas kawasan Belorek, okey, kita tengok semula gambar rajah tadi. Okey. Kita mesti definisikan dia dulu. Untuk dapatkan luas kawasan Belorek ni tak ada apa-apa formula lain kecuali kata luas sektor tolak luas segitiga. Okey, so kita akan pakai formula yang ni. Luas sektor tolak luas segitiga. Okey, luas kawasan Belorek ialah luas sektor tolak luas segitiga. Luas sektor setengah darab jejari darab sudut tolak luas segitiga. Kita dah ada tapak tinggi dia tadi pun kita dah ada. So kita terus pakai formula setengah darab tapak darab tinggi dia tadi kita cari balik M ke N tadi M ke N tadi 8.485. 8.485. Itu per 2 darab 21 kuasa 2 darab 1.231 231 radian tadi. Dapat jawapan. Tolakkan dengan 1/2
darab 3.001 darab 8.485. Okey, so kita dapat 258.70. 258.70. Untuk soalan 3, kita baca dahulu cerita dia. Okey, bulatan yang besar pusat X jari 14. Okey, ni. Kemudian bulatan yang lebih kecil pusat Y jari 11. Pusat Y jari 11. Bulatan tu ada tangent. Ni tangent dia. Yang mana tangent ni adalah garis lurus yang menyentuh satu titik pada bulatan. So sekarang dia menjadi tangent sepunya. Okey. Tips dia kat sini bila ada tangent maka adalah 90 darjah. Kat sini maksudnya nanti akan ada 90 darjah. Okey, dan kemudian kita boleh labelkan kalau sini 11 maka ni pun jejari 11. Kalau sini 14 maka yang ni pun jejari 14. Okey, so soalan yang pertama dia minta kita cari sudut SXU dalam radian. Okey. So sudut XU dalam radian, kalau kita cari segitiga, kalau kita cuba cari segitiga, kita akan mungkin kita boleh nampak ada segitiga macam ni. 90 darjah. Mungkin juga ada segitiga macam ni. 90 darjah. So nampaknya segitiga yang di atas tu lebih mudah sebab dia ada bersama theta. Okay, so kita pun pilih segitiga yang dekat dengan theta tu. Kita boleh buat satu garis. Kemudian kita boleh lukis semula segitiga tu kat sebelah kiri, kanan ke kiri ke. Yang mana segitiga ni kita boleh lukis besar sikit dan kita boleh label. Tadi kita punya bacaan, kalau kat sini 11, kat sini pun 11. So ada balance lagi 3 kat sini. So sini 3. So kemudian kita juga tahu yang ni tadi jejari tadi kan kita dah tahu ni 14. Jejari ni kan kita dah tahu dia 11. So jumlahnya 25. Sudut berada kat sini. So adjacent dengan hypotenuse kita guna cos. Okay, so untuk cara kerja yang pertama, kita akan tulis soalan 3A. Cos theta bersamaan 3/25. So theta bersamaan shift cos. Cos negatif 1, 3/25. Kita ambil kalkulator. Shift cos 3/25 bersamaan dengan 83.11 degree. 83.11 degree. Dan kita nak tukarkan dia dalam pi ataupun dalam bentuk radian, kena darab pi per 180. Okay, so 83.11 darab 3.142 bahagi 180. 1.450 ataupun 1.451. 1.451. Ini adalah theta. Okey. So kita dah selesai untuk soalan A. Soalan B. Okay, untuk soalan B dia kata cari panjang lengkok minor TU. Okey, ni T, ni U. Kalau belakang ni lengkok major. Kita nak lengkok minor, so yang kecil ni. So mestilah sudut dia kat sini. Okay, so sudut dia macam mana kita nak dapatkan? So kita aim ataupun fokus kepada trapezium tadi. 90, 90 dan yang ni kita dah dapat tadi 83.11. So baki untuk ni ialah 180 tolak 83.11. Sebab ni dengan ni dah jadi 180
Okey, so 180 tolak 83.11. Kita dapat 96.89. So, sudut kat sini 96.89. Okey, so kita kena tukarkan juga dalam radian. Sebab kita tahu pengiraan untuk S equal J theta ialah dalam radian. So, tadi kita ambil semula soalan B. Okey, sudut bersamaan dengan 180 tolak 83.11 bersamaan 96.89 degree. Kita tukarkan kepada radian. Darab pi per 180. So, kita akan dapat tadi 96.89 darab 3.142 bahagi 180. Kita akan dapat 1.691. 1.691. So, untuk kira S sama dengan J theta. S sama dengan J theta. Jejari untuk bulatan yang kecil tu ialah 11 darab 1.691. 11 darab 1.691. Kita akan dapat 18.601. Ini adalah panjang lengkok minor. Okey, dan yang terakhir dia kata kira luas kawasan berlorek. Okey, kawasan berlorek, kita fokus kepada gambar rajah tadi. Okey, kalau kita perhatikan gambar rajah ni, kawasan berlorek dia tak ada formula sebabnya dia duduk antara dua sektor. Ini berlorek. So, kita mesti guna formula trapezium. Luas trapezium tolak luas sektor tolak luas sektor. Okey, so kita pastikan kita dah dapat semua maklumat untuk panjang trapezium. Kita tahu luas trapezium mesti ambil kira kawasan yang bawah ni S ke T. So, macam mana kita nak dapatkan S ke T? Kita refer balik segitiga yang tadi tu. Okey, segitiga kita yang tadi tu segitiga kita yang mula tadi tu. Kat sini tadi 3, kat sini tadi 25. So, kita boleh dapatkan yang ni dengan cara 25 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2, iaitu menggunakan teorem. Okey, so kita kira yang tu dulu. 25 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Kita akan dapat 616. So, kita punca kuasakan jawapan. Kita akan dapat 24.82. So, 24.82. Okey, so untuk soalan C, kita boleh start kira luas kawasan berlorek ialah luas trapezium setengah darab yang selari ni kena tambah 14 tambah 11 darab dia punya tinggi ataupun tadi kita dah kira dapat 24.82. Ini adalah luas yang paling besar. So, kena tolak dengan luas sektor setengah J kuasa 2 theta. Jejari 14 kuasa 2. Sudut dia tadi kita dah dapat 1.451. 1.451. Tolak lagi dengan setengah. Tolak lagi dengan setengah. Darab jejari 11 kuasa 2. Okey, dan theta dia tadi kita dah dapat. Cek balik. Theta dia tadi 1.691. 1.691. Okay, so
boleh kira terus. Nak kira satu-satu boleh, nak kira terus pun boleh. Okey, 14. Okey, ini kita kena letakkan bracket. 14 tambah 11, tutup bracket, darab 24.82. Okey, buat sama dengan dulu. Tolak 1/2 darab 14 kuasa 2 darab 1.451. Dapat jawapan lagi. Tolak 1/2 darab 11 kuasa 2 darab 11 kuasa 2 darab 1.691. So 65.75. 65.75. Bagi soalan 4 pula, kita tengok dia punya maklumat kat sini ada 2 sektor. Okay, pusat dia sama. Okay, kemudian kita baca pula dia bagi sudut AOB 2. So, kita boleh label sini sudut AOB sini 2. Kita tahu kalau bentuk macam ni, sudut ni 2, sudut sini pun 2. Okay, maklumat dia bagi OP dengan OD. So, kita labelkan sini P. Sini P tambah 1. Okay, kemudian perimeter bentuk tu 92. Perimeter tu adalah ukur keliling. So, ukur keliling dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada benda 6 benda yang kita kena kira. Dan kita tahu yang melengkung ni kita namakan dia sebagai S. S. Dan formula S ialah J theta. Okay, so jejari dah ada, theta pun dah ada. Kita just gantikan. Okay, so apa kita buat? Untuk soalan A, kita nampak jejari untuk bulatan besar, sektor yang besar tu ada 2. So kita buat 2 darab P tambah 1. Okay, jejari untuk sektor yang kecil ada 2 juga. 2 darab P. Kemudian untuk penyeraan S sama dengan J theta bulatan yang besar. S sama dengan jejari darab theta. Tambah yang kedua jejari darab theta. Dan jawapannya ialah 92. So, bila kita kira semuanya sekali, kita akan dapat 2P tambah 2 tambah 2P tambah 2P tambah 2. Yang ni darab masuk. Okay, sambung lagi. Tambah 2P sama dengan 92. Kita kira 2, 4, 6, 8. So 8P. 2, 4. 92 tolak 4 jadi 88. So P kita bersamaan 88 bahagi 8 iaitu 11. Okey, so untuk soalan B, perbezaan antara luas sektor yang besar dengan luas sektor yang kecil. Okey, so kita tengok tadi luas sektor yang besar, jejari dia yang sebenar ialah P tambah 1. So ni sebenarnya 11 tambah 1, 12. Ni 11. So kita tak ada masalah kat situ. Kita boleh kira terus luas. Kita terus tulis perbezaan dia ialah luas sektor yang besar 12 kuasa 2 darab sudut. Tolak luas sektor yang kecil darab sudut. Kita guna formula setengah J kuasa 2 theta. So bila kita kira 1/2 darab 12 kuasa 2 darab 2 tolak dengan 1/2 darab 11 kuasa 2 darab 2. Kita dapat 23. So penekanan kat sini, kalau sudut bagi formula S sama dengan J theta dan L sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta, sudut mestilah dalam radian. Pastikan kita tukar sudut ke dalam radian.